Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Ustaz. Sekali lagi bertemu kita kuliah maghrib secara online penuh dengan interaktif insya-Allah. Dan diucapkan juga terima kasih pada para jemaah sekitar Taman Sentosa ni. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita masih lagi diberikan peluang untuk bersama-sama meluangkan sedikit masa selepas maghrib ini. Moga-moga ada manfaat daripada perkongsian ilmu yang mana kita telah menetapkan tajuk pada malam ini ialah hikmah di sebalik ujian. Jadi moga-moga kita dapat sedikit pengajaran dan juga perkongsian daripada Ustaz. Mungkin kita dapat lebih sedikit gambaran lah bagaimana untuk kita menjalani kehidupan ini di dalam keadaan pandemik ini. Jadi tanpa melengah masa lagi, jadi saya persilakanlah yang berbahagia Ustaz Sabri untuk meneruskan kuliah maghribnya pada malam ini insya-Allah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat saya, tuan pada semua AJK Surau, para jemaah dan ahli qaryah sekitar bersama dengan keluarga, mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat dan kasihan belas Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Alhamdulillah, malam ni kita berjumpa lagi untuk kali kedua saya dengan tuan-tuan semua. Ayah, kalau ayah nak pin pun boleh. Nak tengok ni je. Kita berkumpul untuk dapat kita memanfaatkan sedikit daripada ilmu yang Allah berikan untuk kita kongsi bersama. Mudah-mudahan ada kebaikannya dan ada sesuatu yang nantinya dapat kita jadikan sebagai panduan untuk hidup kita. Dan itulah tujuan majlis ilmu ni, seperti mana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka diberi faham dia akan agama. Bila kita artikan agama ni sebagai cara hidup, berarti Tuhan bagi kita faham jalan nak hidup. Itu yang manisnya. Siapa yang diberikan Allah begini memang baguslah hidup dia. Ketika dia buat satu perkara tu, dia tidak pernah rasa rugi. Sama Allah bagi kat dia sesuatu berupa nikmat, Allah bagi kat dia musibah. Kedua-duanya dia dapat lalu dengan tenang, seimbang. Tidak ada pasang dan surut dalam hidupnya. Ini orang hebat dah, tuan-tuan. Dan kita nak ambil yang ni lah. So tajuk ni saya ingat tajuk yang agak sesuai dengan suasana sekarang ni, yang tidak tahu akan berakhirnya bila. So mari kita tinggalkan sekejap perkara tersebut. Kita lihat sudut-sudut di mana apa kita boleh belajar daripada sesuatu yang Allah telah tentukan dalam takdirnya akan berlaku kat atas diri kita. Ini bukan pilihan kita, mimpi pun tak pernah sebenarnya. Di luar pada planning, tiba dia datanglah hidup kita. So kita cuba kita memahami hal semua dan kita lalu. Mudah-mudahan kita akan dapat sesuatu yang manis di hujungnya nanti. Sebab sabar ni diukur sewaktu kita mula kena. Bila dah berlalu masa yang lama, lepas tu kita sabar, ataupun dah lepas berlalu dah peristiwa ni kita sabar, itu memang dah lumrah dalam hidup ni. Tapi sewaktu kita kena, kita boleh lalu dengan sabar. Itu yang manisnya. Kita terasa bahawa seolah Allah memerhati kita. Dalam berbilion manusia ni, Allah dengar suara aku. Allah tengok aku. Kita nak yang tu lah. Siapa orang-orang ni semua? Orang-orang yang macam hari tu kita sebutkan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Wallahu waliyun muttaqin. Allah dia pembela bagi orang bertakwa. So, mari kita lihat dalam sudut laluan para muttaqin ni. So, mudah-mudahan nanti kita akan duduk di line tu. Okay? Pertama sekali, di dalam Al-Quran, ayat 286, ayat yang last, surah Al-Baqarah. Apa Allah sebutkan? Saya ambil yang pendek tu dia. Dia panjang sampai ke doa yang terakhir tu. Doa ni pun selalu kita baca.
apa Allah sebutkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membani seseorang itu melainkan sesuai dengan kemampuannya. Allah bagi kepada kita sesuatu sebab Allah tahu ukuran yang ada dalam diri kita. Seperti mana juga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, apa kata Rasulullah? Yubtalar rajulu ala hasabi dinih fa in kana fi dinih salabatun zida fi bala'ih. Ini hadis yang sangat bagus, hadis riwayat Ahmad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata seseorang tu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Apabila agamanya meningkat sedang kuat, maka ujiannya akan bertambah. Kita kata, aduh, apa hal ni? Maksudnya nak jadi kurang beragama kah supaya kurang ujian? Tuan-tuan, kita kena lihat pada sudut pandangan bagaimana Allah datangkan ujian tu kepada kita. So kita kena tengok pada sudut ni, kita akan jadi orang yang bagus. Maksud saya begini. Kalau kita ambil, saya nak ambil yang ni dulu supaya kita boleh faham dengan jelas nanti. Surah Al-Baqarah juga ayat 155. Tentu kita selalu dengar surah ni dan orang para asatizah rajin baca surah ni. Maksud saya ayat ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, hasil tanaman. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya hidup ni memang sentiasa diuji. Dunia ni dikira testing ground bagi Allah. Tuan-tuan selalu baca surah Al-Mulk kan? Tuan-tuan ingat tak surah Al-Mulk tu? Ayat yang kedua apa ayatnya? Saya cuba. Allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dan hidup untuk menguji. Kan ayat tu jelas Allah sebut. Siapakah di kalangan kamu yang terbaik sekali amalannya. Jadi ujian adalah lumrah. Hak Allah, Allah nak bagi. Cuma kita kena ingat satu benda di sini. Dan inilah poin tajuk ni kita pilih. Bukan semua musibah itu tanda murkanya Allah kepada seorang hamba. Ini kita kena ingat sungguh-sungguh. Sebab selalu bila jadi ujian, orang akan anggap Tuhan menghina aku. Banyak kali Tuhan sebut dalam Quran. Sifat manusia. Sebab tu orang sampai level berlaku keganasan rumah tangga ni, biasa dah kita dengar ni. Bunuh orang. Masya Allah. Hari ni pun ada lagi tuan-tuan. Bunuh diri dia sendiri. Ni lagi dahsyat. Berarti dengan diri dia pun dia tak sayang dah. Level ni level apa? Kita nak kata tuan-tuan, kita tak lalu peringkat macam ni. Ya, tapi kita kena ingat sesuatu. Tuhan tak bagi pada kita sesuatu yang kita tak mampu menanggungnya. Artinya apa? Kita sendiri memilih. Pilihan kita. Apakah dengan sebab matinya teman-teman saya yang bekerja di hospital kata, yang mana yang hidup selepas pada terjun bangunan ke diselamatkan, dia orang matilah kebanyakannya lepas tu. Tapi mana yang hidup, bila dia orang tanya kata, kenapa terjun ni? Macam mana saya boleh terjun ni? Macam mana? Artinya syaitan ni dorong kita sampai peringkat tu. Dia suruh kita tamatkan dia riwayat ni. Buat apa kau hidup lagi? Tak ada orang sayang kat kau. Kau punya sakit ni hujung ni mati juga. Tak lama kau akan mati juga. Baik kau mati sekarang. Habis cerita. Bila dia terjun, syaitan lepaskan diri. Nak patah balik tak boleh dah. Ni bukan cerita kartun. Dah Allah, kenapa terjun ni? Itu je lah. Tunggulah sampai bawah nak jadi apa. So kita kena ambil perkiraan sungguh-sungguh. Bukan semua musibah, ujian yang Tuhan datangkan kepada kita tu adalah tanda Tuhan benci. Dan bukan semua nikmat Tuhan bagi itu juga tanda Tuhan redha. Yang ni kita kena ingat. Terpulang pada siapa yang dapat benda tu. Kalau dapat kepada orang takwa, ujian itu ada 3. Kejap lagi kita akan bahas. Inilah punca tajuk ni kita nak sebut sangat. Tapi kalau dapat pada orang yang derhaka, orang yang engkar, nikmat sekalipun dipanggil apa? Istidraj. Dia bukan panggil nikmat. Dia panggil istidraj. Maksud apa? Tuhan bagi sebab Tuhan benci. Tuhan bagi sebab Tuhan nak bagi dia makin jauh daripada rahmat Allah. Orang yang memilih kufur,
Bila dah banyak kali datang kepada dia, rasul-rasul seperti mana berlaku pada umat dahulu, datang kepada dia. Tuhan bagi kat dia nikmat. Pasal apa? Pasal dia pilih sebenarnya untuk derhaka pada Tuhan. Tuhan bagi, kau nak sangat dunia ni. Tuhan bagi, tapi di hujung, Allahu Akbar. Dia buat kebajikan, dia infakkan habis harta dia pun, tak ada pahala. Sebab dia balik bawa akidah yang najis. Akidah kira najis, kotor. So kita cakap pada kita, level orang Islam ni, kita kena ingat sungguh-sungguh. Tuhan bagi ujian ni, ada 3 perkara. So mari kita lihat sudut ni. Mudah-mudahan kita boleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, bila Allah bagi ujian, sebab Tuhan nak jadikan dia kafarah. Ni hikmah Tuhan bagi ujian. Terpulang dari diri seorang tu. Macam mana kita sebut hadis tadi pada agama dia. Sebab kita tengok anak kita sendiri Allah, tuan-tuan. Anak kita kata ada 4-5 orang. Bukan semua anak kita tu jadi macam mana kita nak, ada seorang jadi ujian bagi kita. Tuan-tuan faham maksud saya kan? Ada seorang dia akan jadi ujian bagi kita. Malahlah anak-anak kita yang 4-5 orang tu pula, ada yang bagus akademik, tapi akhlak ada masalah. Ada yang akhlak bagus, akademik pula ada masalah. Tuan-tuan faham maksud saya kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab Tuhan nak bagi, bukan semua kita nak, kita dapat. Bukan semua kita minta, semuanya lulus. Tuhan nak bagi kita ni rupanya, suruh mengadu dengan Tuhan. Tuhan nak dengar suara kita. Sebab kalau Tuhan bagi semua, kita rasa kita. Ini yang jadi kepada Qabil dengan Habil, anak Nabi Adam. Qabil dia tak nak bagi, dia kata aku usaha. Tuhan boleh buat sendiri kan? Tuhan boleh cipta sendiri, berapa minta pada aku? Beratnya. So bila Tuhan bagi tu, Tuhan nak beritahu engkau hamba. Bila kita kena ujian tu, kita rasa Allah, aku plan macam ni, tak jadi macam ni. Sebab tu kadang-kadang kita nampak macam lain tu elok betul, orang lain lalu indah. Tapi bila kita lalu jadi masalah. Terutama dalam bidang bisnes ke, kita nak buat, terutama waktu COVID ni, kita nak buat macam mana orang lain buat. Orang lain buat start terus jadi. Kita buat sangkut. Tuhan nak bagi tahu kenapa? Sebab kita minta dengan Tuhan, ya Allah jadikanlah aku orang takwa. Janganlah berlalu satu hari melainkan kau tingkatkanlah iman aku. Kau ampunkanlah dosa aku. So Tuhan buat benda tu, Tuhan nak padamkan kita punya salah. Tapi susahnya hamba dia nak nampak sudut tu. Sebab dia nampak nikmat. Itulah tanda Allah sayang. Allah sayang. Tuhan duduk sebelah dia. Allah. Susah seorang hamba nak nampak bentuk tu. Jadi maka Tuhan buatlah hidup para nabi. Sebab tu para nabi punya kehidupan dikira hujah kepada umat. Tak semua jadi kat Rasulullah. Teruklah Rasulullah nak lalu semua benda tu. Sebab tu bawa kisah-kisah dalam Quran yang berlaku pada nabi-nabi dahulu. Untuk apa nak bagi tahu? Nabi Adam tak sedih ke tengok anak dia Qabil bunuh sendiri adik dia Habil? Mau dia tak sedih tuan-tuan? Adik-beradik tu. Sebab kahwin je. Tak dapat kahwin dengan hak cantik. Dia kena dapat kahwin bersilang. Dia kahwin dengan kembarnya Habil yang tak ada rupa. Dia tak nak benda tu. Berat tak? Sampai peringkat bunuh. Bayangkan. Nabi Nuh. Isteri dia tentang. Anak dia sendiri tentang. Macam kita bicarakan. Berat tak dia lalu? Berat tuan-tuan. Kita boleh baca je dalam Quran. Tapi dia yang lalu. Takkan anak kita degil, kita susah hati tuan-tuan. Anak kita tak kontak kita. Duduk kat luar. Sama ada dia kerja ataupun duduk kat asrama. Dia tak kontak kita. Dia tutup phone. Itu pun kita susah hati. Dalam COVID nak kontak macam mana ni? Nak buat apa ni? Kita susah hati tuan-tuan. Anak kita yang rajin baca Quran, tiba tak baca Quran. Kita susah hati dah. Tu Islam. Anak kita lewat solat. Kita yang Allah jadikan rasa ada sikit kesedaran ni. Susah hati kita. Duk kena kejut anak kita pagi-pagi umur dah 17 tahun. Susah hati kita. Dah 17 ni kalau aku mati apa nak jadi ke anak kita? Itu anak solat. Bayangkan Nabi berdepan dengan isteri dia kafir. Anak dia seorang lagi kafir. Tuhan nak bagi kita apa? Hidayah milik Allah. Yang penting kau buat kerja kau. Selebihnya serah pada aku. We do our job. Lepas tu selebihnya serah kat Tuhan. Hak Allah. Tak sedihkah? Nabi Lut seperti kita bicarakan, isteri dia sendiri anjurkan majlis maksiat. Bagi tahu ke orang. Allahu Akbar tuan-tuan. So ini dia antara nak cerita apa pada kita. Kita nak semuanya bagus. Tapi Allah punya lain. Allah ada ketentuan dia. Itu cara Allah. So kalau kita boleh nampak kita ni sebenarnya tidak memiliki apa-apa.
Macam anak pun. Kita bukan milik anak kita. Anak kita bukan sekadar anugerah. Kita ingat anak tu adalah amanah. Isteri kita adalah amanah. Suami Tuhan bagi pada isteri amanah. Amanah. Kita boleh tak jadikan dia tu pembantu kita nak bawa kita selamat pada api neraka Allah. Ni semua amanah. So amanah ni kita nak kena jaga dengan baik. Tuhan bagi elok, kita boleh bagi elok tak ke Allah? Balik. Lepas Tuhan bagi pinjam kat kita. So sebab tu yang pertama sekali ingat, inilah kafarah. Tuhan nak ampunkan dosa kita. Kalau kita pandang sudut tu, kita lega hati kita. Sebab kita tak tahu dosa kita. Kita dengan mak kita. Kita dah mati. Kalau mak kita hidup, boleh tanya. Mak, sepanjang mak belah saya sampai sekarang ni, ada tak mak simpanlah hati mak? Saya ingat jarang tau di kalangan kita orang Islam ni tanya mak macam tu. Kebanyakannya pergi jumpa mak minta maaf je. Cuba kita tanya mak kita, mak sepanjang mak belah saya pada dulu sampai sekarang, ada tak mak simpan lagi dalam hati mak? Mak cakap jujur mak. Dia diam lama artinya ada tu. Dia takut nak sebut, takut sebut kita boleh terima ke tak? Kita jangan ingat benda tu kecil. Kita tepih je gelas jatuh ke bawah pecah. Waktu gelas tu pecah hati mak. Hak tu macam mana? Kita mungkin dah sekarang kita dah kerja, dah ada keluarga, kita boleh beli pinggan mangkuk yang lebih cantik pada hak pecah. Tapi hati mak yang pecah waktu tu, dia duk angkat gelas yang ayah kita, suami dia beli tu, waktu dia orang kahwin tu, dia angkat gelas tu, sama dengan gelas hak pecah tu. Dia kata kat diri dia, Sabri, kenapa buat kat mama macam ni? Mama tak pernah buat kat Sabri. Hak tu kita takut tu. Kita minta maaf, dia kata dia maaf dah, tapi dia duk simpanlah hati dia. Forgive dah, forget dia tak. Hak tu masalah. So Tuhan buat ujian ni bagi kita. Tuhan bagi kita susahlah hidup kita ni. Untuk apa? Supaya kita rojok balik. Bagi anak kita susah. Kenapa? Nak bagi kita macam itulah hati mak engkau susah. Sabar didik anak kita. Kalau mak kita hidup, boleh pergi minta maaf pada mak kita dah mati. Seperti mana berlaku zaman Nabi Allah Isa alaihissalam. Rupanya Allah buat ujian ni untuk apa? Nak padamkan dosa dia dengan mak dan ayah dia. Didik, sabar didik anak dia. Sampai akhirnya, kadang-kadang lepas dia dah mati, baru anak dia berubah. Kadang anak dia dah dewasa, anak dah kahwin, baru start anak tu berubah, baru ingat ayah dia ajar dia. 15 tahun ayah dia sabar. Didik anak, isteri tu sabar. Didik anak. Pasal dulu kita dengan mak kita menanggung. Mak kita derita hati dia, Allah ambil kira tu. Maka Allah datangkan ujian dalam hidup, kepayahan. Kepayahan jangan ingat dalam bentuk harta sahaja. Perasaan lagi susah. Orang boleh lalu umur tua dengan sedikit kekurangan harta, dengan sedikit kesakitan. Tapi kalau perasaan hilang kasih tuan-tuan, berat tuan-tuan. Berat. Kalau kita sayang kat mak kita, tapi kita telefon mak tak mau angkat. Kita sayang ayah kita. Kita balik, ayah kita pegang cucu pun tak nak tuan-tuan. Macam mana? Puas kita cari jalan balik nak dapat kasih sayang ayah. Kalau isteri kita tak puas hati kita, tanya sepatah, jawab sepatah. Dia masak tapi tak duduk tepi kita. Bertanya tak mau cakap. Kalau kita sayang ke isteri kita, puas cari jalan nak dapat balik hati isteri macam mana? Kalau suami kita kecil hati yang kita buat apa pun dia tak kisah. Kita hidang, dia tak makan. Tapi dia balik ke rumah. Dia semayang kita, salam pun tak mau tengok muka. Dia tidur kat luar, kita tidur dalam bilik. Dia tak tunjuk langsung reaksi. Susah hati kita kalau kita sayang kat suami kita, puas nak dapat balik hati dia. Tapi kalau Allah marah dengan kita, Allahu Akbar. Maka tapi Allah ni dia baik. Dia datang dalam bentuk tarbiyah sebelum nyawa kita sampai ke gharah ni. Dia datang dalam bentuk ujian. Ada ujian kita lalu seorang diri. Bukan macam pandemik ni semua kita lalu. Ada kita lalu seorang-seorang diri. Setiap orang lalu dia tahu sendiri. Ujian-ujian tu. Mungkin ujian duit kita boleh lalu. Tapi ujian-ujian dalam bentuk macam tu, duduk di rumah, ada yang work from home. Waktu tu kerja, waktu tu juga anak duduk kat depan rumah. Isteri selama ni boleh duduk makan kat luar, sekarang dah nak kena jaga semua. Masak pun nak kena buat pula lagi. Tu semua tu ujian bagi kita tu. Allah nak bagi kita tengok sejauh mana kita selama ni hati kita tu terikat ke tak. Selama diikat mungkin atas madi, atas benda je. Kecukupan dalam bentuk rumah, tapi perasaan tak ada. So bila jadi pandemik macam ni, rupanya Allah nak didik bagi kita ni rapat. Perasaan kita tu, mengambil tahu tu. Itu yang mahal tu. Tapi kalau kita tak nampak benda ni, kita duk asyik salahkan. Orang Islam dia asyik salahkan orang lain. Sana kurang, sini kurang, aku dah bagi dah. Kenapa pada aku dapat kurang? Tapi kalau kita nampak rupanya Tuhan nak didik sudut lain. Suruh kita banyak memberi ni. Sebab Tuhan nak ampunkan banyak benda-benda hak lama dalam hidup kita yang kita buat.
Sama ada dengan Allah ataupun dengan manusia. Dengan Allah boleh minta ampun, dengan manusia ni. So benda-benda macam ni kita kena tengok. Tanda yang pertama sekali, bagi orang yang bertakwa, Allah datangkan musibah ni bukan sebab Tuhan benci, tapi Tuhan ampunkan dosa dia. So dia kena sabarlah. Kalau dengan anak, kena sabar didik anak tu. Sambil didik anak, kita kata, ya Allah, kau ampunkanlah dosa aku dengan siapa yang pernah aku bersalah. Dengan mak aku ke, ampunlah dosa aku. Mungkin ada, ya Allah, aku tak tahu bila, aku tak tahu di mana, tapi aku tahu aku dah salah. Engkau bagi ujian ni kat aku, kau bagilah sabar bersama dengan ujian ni. Janganlah kau tarik kesabaran ni, ya Allah. InsyaAllah elok lalu. Kau tengok tak? Tadi ke tuan-tuan semalam ni, yang dia bunuh anak saudara dia tu. Allah, sedih tuan-tuan. Yang orang kampung pun satu hal pula, pakai pergi hantar dia pula mati. Sekampung hidup cari pula orang kampung nak pergi hantar. Kita, korang sabar nak lalu hal macam ni. Dengan tekanan macam-macam ni. So tuan-tuan, ingat sungguh-sungguh, pertama kali Tuhan nak ampunkan. Dia kafarah atas apa yang pernah kita buat dalam hidup kita. Tidak ada suatu benda yang berlaku pun, tercucuk jarum kat kaki kita, tu Tuhan nak ampunkan dosa kita. Apa lagi yang lain-lain tuan-tuan. Okay, tuan-tuan tengok balik benda ni semua. Kadang-kadang tuan-tuan kan, saya tak tengok diri saya lah kan, benda ni. Kita dengan Tuhan kadang-kadang pun kita kurang banyak sebenarnya. Kita bagi kat Tuhan ni sisa hidup. Tuan-tuan fahamkan sisa hidup ni? Sisa hidup ni maksudnya Zuhur tu dah dekat-dekat nak asar baru kita buat. Padahal yang lain-lain tu kita buat awal. Tapi hak untuk dengan Tuhan kita bagi sisa. Ujung-ujung dah. So Tuhan bagilah hidup kita ni, buat apa benda pun jarang menjadi. Sebab Tuhan kata, kau buat pada aku lebih kurang, aku bagi kau rasa macam mana kau buat dapat lebih kurang dalam hidup. Benda macam itulah maksudnya tu. So bila datang je ujian-ujian bentuk macam ni, kita refer balik. Aku mungkin kat sini macam tu lah. So nanti kita akan jadi orang yang bagus. Sebab inilah peluang untuk kita nak betulkan. Betul tuan-tuan, kalau kita kerja, kita tak sempat, kita sibuk. Tapi bila kita duduk dalam suasana work from home, duduk di rumah ni, peluang kita nak baiki ni banyak sungguh. Saya syorkan gini tuan-tuan sebab masa kita singkat ni. Kalau boleh tuan-tuan kan, saya nak bagi tools ni, perkakasan sedikit lah hal macam ni. Mula-mula kali kita buat betulkan sikap kita dengan Allah. Sebab ni tak keluar modal banyak. Pakaian kita pakai tu kain ke, kopiah ke, kita ada jubah ke, telekung ke, kalau anak perempuan isteri kita ke. 2 tahun kita pakai tuan-tuan. Bukan kena ganti pun. Maksudnya dengan Tuhan ni modal tak besar pun. Cuma kena sabar nak buat benda ni. Berapa lama? Macam saya sebut hari tu, 3 bulan. 3 bulan maintain bila kita start buat. Contoh, bagi orang yang selama ni lewat, suka tangguhkan waktu, buat kat ujung-ujung. Mungkin kita jarang khadar, duduk kat work from home ni. Kita buat dalam waktu tapi tak tentu. Kadang buat awal, kadang buat akhir. Mulai sekarang betulkan sikap kita. Sebab Tuhan jadikan pada kita pasang dan surut hidup ni, permohonan kita, permintaan kita, panggil anak, kadang datang awal, kadang datang lewat. Tuhan kata apa? Aku panggil kau, kau datang kat aku macam tu. Aku bagi kau rasa tengok anak kau macam mana. Kadang-kadang datang awal. Artinya waktu tu mungkin kita awal lah. Kadang kita panggil anak kita lewat. Tapi kita suka marah anak kita. Kita kena pergi, duduk kat level lain. Duduk level orang takwa. Duduk level orang Islam, kita akan nampak degil budak ni, ketegak. Macam tu lah. Tapi kalau kita pergi duduk lain orang takwa, dia suka tengok diri dia. Allah. Ni aku dengan Allah ni. Aku suka takhirkan. Sebab tu aku panggil anak aku. Sebab yang pegang hati manusia ni adalah Allah. Ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Nak bagi taat orang pada kita, kita perlu tunjuk taat pada Allah. Kalau kita nampak bentuk macam ni, kita nampak ujian ni bukan musibah. Dia teguran daripada Allah. Untuk kita betulkan sikap. Boleh tuan-tuan Tuan-tuan boleh ikutkan saya setakat ni. InsyaAllah. Saya kena cepat sikit tuan-tuan. Kalau kita duduk 2 hala ni, kita senang boleh tanya jawab dalam majlis. Saya suka betul kaedah macam tu sebab kita boleh betulkan terus. Tapi kalau dah duduk macam ni, tuan-tuan kena ambil betul perkiraan ni. So ni kaedah-kaedah lah kalau kita nak tengok kan diri kita. Kalau kita tengok kadang-kadang kalau macam contoh, saya suka sangat buat contoh ni. Kalau kita duduk kat kedai makan, kadang orang kita order tapi kita datang awal tapi kita dapat lewat. Orang yang datang kemudian dapat dulu. Kadang-kadang jadi kat hidup kita macam tu. Kita nak marah. Tapi kita tengok rupa-rupanya Allahu Akbar. Kita dalam soal Quran, bersedekah, kita buat macam tu. Ni peluang kita nak betulkan balik diri kita.
Kita bagi hak kurang. Kalau macam saya buat contoh hari tu, saya kata duit kita bagi hak lusuh. Padahal kita ada duit hak keras, kenapa bagi hak lusuh? Lepas tu kita tengok kita dapat pun kurang juga. Kadang kita pergi beli durian, tuan-tuan, tengok macam elok dah. Hak tempat dia tebuk tu elok, balik-balik ke rumah, Allah. Tengok hak lain semua mangkah. Kita, Allah Akbar, nak buat macam mana ni? Kita kena tengok, tuan-tuan. Kita bagi ke Allah tu macam mana? Macam tu kita dapat dalam hidup kita. Ni cara Tuhan nak didik kita lah, tuan-tuan, sebelum kita mati. Supaya kita betulkan balik. Kalau kita duk marah kat orang sampai kesudah, tak jumpa. Tak jumpa punca. Kalau kita tengok kat diri kita, kita akan nampak banyak benda lah kita nak kena betulkan. Okey, tuan-tuan, perempuan, saya minta sungguh-sungguh kat diri saya dan kita semua, ambil muhasabah betul dengan sebab ujian hikmah yang Tuhan datangkan kepada kita ni. Kita boleh tengok sudut lain, tuan-tuan, boleh je. Macam sekarang ni lah kan, kita dah cuba buat dah berbagai cara untuk nak bagi benda ni kurang, tapi dia tak mau kurang juga. Baik daripada pemerintah, tuan-tuan, sampailah kepada kita ni, kena tengok betul-betul kat diri kita. Kenapa Tuhan buat macam ni? Kalau kita tak dapat tengok benda ni sampai ke hujung, nanti kita akan jadi masalah besar. Kita asyik salahkan orang lain, tuan-tuan. Benda ni. Tak jumpa punca sampai ke sudah. Takkan Tuhan tak tahu? Dalam ilmu Allah kan semua ni. Tuhan nak angkat sekelip mata, bangun pagi esok, tuan-tuan, tak ada langsung dah. COVID ni. Senyap. Habis ke semua? Boleh tak? Macam ni je, tuan-tuan. Kun fayakun, kata Allah. Milik Allah. Walaupun musuh cuba nak buat apa pun, kalau Allah kata taklah, tuan-tuan. Tapi kalau Allah kata bertambah, so kita kena start tengok lah. Tak boleh pergi masjid, tak payah salah lah, tuan-tuan. Sampai bila takkan berakhir? Nak marah kat majlis agama ke? Nak marah kat mufti ke? Khodi ke? Nak marah kat sultan ke? Boleh je. Tapi kenapa kita tak buat masjid lah rumah kita? Saya suka tengok sudut tu, tuan-tuan, sekarang ni. Buat je masjid kat rumah kita dulu. Sebab kalau masjid hidup pun, kita tengok banyak tu juga orang pergi. Betul tak, Wan? Surau kita banyak tu juga. Orang hak biasa duk pergi, orang tu lah juga yang pergi. Hak kata masjid tutup lah, apalah, tuan-tuan. Macam tu lah kita. So, cuba kita semua orang, tuan-tuan, buat betul-betul. Bagi nampak suasana surau tu ada di rumah kita. Kita ambil wuduk dulu. Kita dulu, ataupun yang siapkan tempat tu. Barulah dia akan ada aura. Amal Islami tu ada. Anak-anak kita tak payah suruh sekali pun dia akan buat. Kenapa? Dia tengok ayah dia siap dulu. Isteri kalau tengah masak pun kecilkan api dapur. Sebab apa? Nak sembahyang zuhur, dapat sembahyang berjemaah. Kalau yang masih boleh berjemaah, yang tak ada keunzuran dan sebagainya. Ni cara kita lalu suasana macam ni. Tunjukkan ke Allah, kita tak tinggalkan Allah. Baru Allah bagi pada kita pulangan yang baik. Bila Allah bagi pulangan, kita nampak, Masya Allah. Aku buat yang terbaik pada Allah, Allah bagi pada aku. It's not a deal. It's not a deal with God. Tak ada perjanjian. Tapi Allah ni bila kita buat yang terbaik, kita akan dapat pulangan lagi baik dia bagi pada kita. Itu di dunia, belum lagi akhirat. Belum kira darjat, belum kira pahala. Okay, tuan-tuan? Ambil perkiraan sungguh, tuan-tuan. So, lepas ni, tuan-tuan, isteri kita pun, tuan-tuan, ni nak pakai baju, nak solat pun duduk di rumah, tuan-tuan. Kadang kita main lebih kurang aja. So, rapikan sungguh-sungguh. Anak-anak kita pesankan, tuan-tuan. Jangan pakai t-shirt je. Okay? Kalau boleh pakai baju Melayu, pakai baju Melayu. Kalau boleh pakai kopiah terbaik, songkok ke, pakai yang terbaik. Nak buat apa lagi? Raya dah, tak ada dah. So, mana yang terbaik, pakai. Kita pun kalau butangkan, tuan-tuan, jangan biar baju kita terbuka, tuan-tuan, macam ni. Kalau nak solat, walaupun kita dah ambil wuduk. Kita sanggup ke pergi jumpa orang pakai macam ni? Kalau kita tak sanggup pergi jumpa orang, gitu je nilaian kita. Maka jumpa Allah, kita pakai juga yang terbaik. Baru bila kita angkat tangan doa, Allah perkenankan doa kita. Kadang belum sempat lagi kita pekuk tangan kita kat muka, aminkan. Doa kita dah makbul dah. Kenapa? Sebab kita buat pada Allah yang terbaik. Tak ada perjanjian. Tapi Allah begitu sifatnya. Faqul ya'malu fasirallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Hendaklah kamu beramal, kata Allah. Hendaklah kamu berbuat, kamu kerja. Nanti Allah akan nilai. Tu kita nak yang tu. Rasul akan nilai. Okay, tuan-tuan. Yang kedua, tanda hikmah di sebalik ujian musibah Allah datang pada kita ni, tanda apa? Tanda Tuhan sayang kat kita. Tuhan sayang. Tu dia kata, apa kata hadis Nabi, tuan-tuan? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sebutkan, tuan-tuan, pada kita. Asyaddun nas bala'un al-anbiya summa salihin summa al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh,
kemudian seterusnya dan seterusnya. Ini hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan juga Imam Baihaqi. Hadis sahih menceritakan kepada kita tahap ujian yang datang. Seberat-beratnya kepada siapa? Pada Nabi. Takkan Tuhan tak sayang Nabi, tuan-tuan. Tuhan yang pilih. Dia bukan pilihan raya. Ni Tuhan lantik. Lantikkan. Bukan pilihan manusia. Tuhan pilih dalam banyak-banyak. Dah Tuhan sayang sungguh. Dosa pun Tuhan ampunkan. Tuhan bagi lagi pula tuan-tuan ujian. Sebab apa? Sebab Tuhan sayang. Jadi siapa dia Tuhan sayang? Ni banyak para ulama sebutkan melihat pada keadaan manusia. Lat 40 hari datang atas iman kita. Kalau iman kita hebat, lagi tinggi, maka beratlah ujian tu. Kalau iman kita tahap tu, Tuhan bagi sesemua pun dah lewat solat tuan, kita fahamlah ujian kita dekat mana aja iman kita tu. Kena sesemua pun, Allahu Akbar. Sakit gigi sikit je, pelempang muka anak. Orang sakit gigi ni bukan boleh orang bising. Itulah tahap iman kita yang ada kat kita. So, Tuhan kalau dia sayang, memang dia uji. Dia uji tuan-tuan. Baik dalam bentuk harta, macam kita baca ayat 155 surah Al-Baqarah tadi. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf tu. Kelaparan, kekurangan harta. Macam kita kata hari tu, tengah-tengah kerja, isteri pun dah berhenti kerja tuan-tuan. Ingat nak jaga rumah, suami pun nampak dah makin stabil. Tiba-tiba mari COVID tuan-tuan, syarikat tu kena tutup, suami pula berhenti. Isteri pula kerja, tempat bagus dah. Tempat syarikat isteri kerja terus jalan. Ni Tuhan uji. Allah pergi berhenti buat apa tak tahu hari tu. Mana kita tahu tuan-tuan nak jadi macam ni. Kekurangan harta Tuhan bagi. Tak ada sebab tuan-tuan. Oh nak kira dia orang baik macam Rasul. Bukan ada salah. Tapi sebab apa? Sebab Tuhan sayang. Bila Tuhan sayang, Tuhan uji. Kenapa tuan-tuan? Tuhan nak tinggikan darjat dia. Tuhan nak bagi dia balik jumpa Allah tu dalam keadaan dia mendapat darjat yang tinggi sungguh di sisi Allah. Tuhan nak muliakan dia di hari akhirat. Ni tuan-tuan puan, kita payahlah kita nak lalu macam ni kan. Macam mana berlaku kepada banyak sahabat tu para tabi'in. Tuhan kadang tu dia sakit tu gangren sampai kena potong. Potong tu tuan-tuan kaki dia. Dah makan dah. Kaki tu potong. Tabik potong kaki dia. Lepas dah potong, lepas seminggu tu balik ke rumah. Balik sampai rumah, anak bungsu yang dia sayang tu, anak ketujuh dia, jatuh loting, mati tuan-tuan. Sampai rumah dengan kaki kena potong, malam tu dia munajat dengan Allah, dia kata apa? Ini orang hebat. Dia kata, ya Allah, kau bagi kat aku 2 tangan dan 2 kaki, kau ambil 1, masih ada lagi 3. Kau bagi kat aku 7 orang anak, kau ambil 1, ya Allah, masih ada lagi 6. Aku minta 1 je pada engkau. Jangan kau cabut kasih sayang kau kepada aku. Kerana bila kau bagi kasih sayang kepada aku boleh bagi, ya Allah, aku boleh terima kasih sayang kau dan aku boleh melayani kehidupan ini dengan baik. Tuan-tuan, kau senang nak duduk kat level tu. Tanda apa tuan-tuan? Tuhan sayang. Kita kena latih tuan-tuan. Benda ni dia proses. Dia tak datang tiba-tiba. Tiba-tiba je nak jadi kata, kita boleh terima. Oh tak, Alhamdulillah Tuhan bagi ni. Oi tuan-tuan jangan. Tuan-tuan ingat nama seorang lelaki sahabat Nabi. Kalau saya sebut tuan-tuan, nama dia Abu Dahdah. Orang Kedah suka sebut. Orang tanya, dah makan ke? Dah. Dah tu. Bunyi dia macam tu. Dah. Radhiyallahu an. Dia ni bayang tak? Seorang lelaki datang bawa lelaki yang lain. Dia kata, ya Rasulullah, tolonglah pujuk lelaki ni. Saya ni, dia kata, ada kebun kurma. Lepas tu dia ni tanam 1 pohon kurma dalam kebun saya. Pohon kurma dia berbuah lah. Lepas tu saya nak pagar kebun kurma sini untuk keselamatan. So saya nak belilah kebun kurma dia tu hak sebatang dalam kebun kurma saya ni. Dia tak mau jual. Macam mana saya nak pagar? So dia pun nak masuk. Payah saya nak kunci. Rasulullah tengok kat dia. Rasulullah kata apa? Pada laki-laki yang ada satu batang pokok ni. Dia kata, engkau bagi jelah sebatang pokok engkau tu kepada yang punya kebun kurma ni. Sebagai ganti dia, aku jamin pohon kurma untuk kau dalam syurga. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan. Ni nak cerita ni. Nak kena korbankan sikit. Ujian untuk dia lah, nak bagi pokok kurma dia. Laki-laki dengar macam dia kata apa? Oh, tak boleh. No way. Dia tak nak bagi. Tuan-tuan boleh bayang tak? Yang ada dalam majlis tu antaranya Abu Dahdah. Rasulullah pun tak boleh nak buat apa. Dia pun terus keluar. Laki yang tuan punya kebun pun terus keluar. Abu Dahdah ikut daripada belakang. Dia pergi jumpa orang hak ada sebatang pokok kurma ni. Dia kata apa? Ni,
ni bukan Rasulullah, bukan Tuhan punya kebun, aku dengan kau. Macam mana kalau aku tawarkan kau macam ni? Aku ada kebun kurma dengan rumah aku dalam tu. Aku bagi kat engkau. Tapi aku nak sepokok kurma engkau tu, sebatang pokok kurma aku nak. Dia kata, apa ada hal? Ambil lah. Bayanglah. Dia dengar dapat kebun kurma dengan rumah. Dia kata, apa ada hal? Ambil lah. Kau bagi tempoh kat aku 1 hari. Esok kau masuk kebun ni. Dia pun kira bagi lah kebun kurma. Kau ambil kebun, apa nama, pokok kurma aku tu kau ambil kat kau. Dia bagi kat Abu Dahdah. Abu Dahdah pergi jumpa kat Rasulullah. Maka dia kata, ya Rasulullah, aku dah selesaikan dah. Rasulullah kata, macam mana kau selesai? Dia cerita kat Rasulullah. Maka kata Rasulullah pada dia, Abu Dahdah, sekarang pohon kurma dalam syurga itu menjadi milik engkau. Okey, tuan-tuan, perhati kat sini ya. Ni mahalnya. Mahalnya. Orang yang cari apa? Kasih sayang Allah. Sanggup tuan-tuan puan, hilang ni. Nak cerita apa? Pertama, dia ni nak buktikan, dia nak tunjuk sahabat Nabi tuan-puan, bila Rasulullah sebut, dia tak nak ada orang engkar. Ni kelebihan mereka lah. Yang kedua, dia yakin sungguh apa yang Rasulullah sebut tu. Dia pun pergi jumpa tuan punya kebun kurma, dia kata apa? Sekarang dah selesai dah. Aku dapat kebun apa pokok kurma tu. Aku dah selesai. Tuan punya kebun tak kata apa pun kat dia. Terima kasih macam tu aja. Dia kata sekarang satu pokok kurma hak sebatang tu dah jadi milik engkau. Kau boleh pagar dah. Dia tak boleh tuntut apa-apa dah. Sekarang masalah terbesar dia apa tuan-tuan? Nak balik ke rumah. Kenapa? Rumah dia duduk dalam kebun kurma tu. Isteri dia duduk ada di rumah tu. Macam mana nak bagi tahu ni? Dia bagi tahu ke isteri dia yang ada berita gembira untuk kita. Berita gembira tuan-tuan. Cuba tuan-tuan balik beritahu kat isteri tuan-tuan. Jual rumah nak bagi kat, nak besarkan surau kat karya tuan-tuan tu. Balik beritahu kat orang rumah yang ada berita gembira. Abang jual rumah kita ni untuk nak besarkan surau kat tempat kita tu. Apa agak isteri kita kata? Eloklah bang, eloklah. Eloknya abang mati pun tanam kat bawah apa nama surau tu. Tapi tuan-tuan bayang tak, bila dia kata tuan-tuan dekat isteri dia yang abang dah bagi dah kebun kurma kita. Dan sebagai gantinya Rasulullah jamin untuk kita Rasulullah jamin untuk kita pohon kurma untuk kita dalam syurga. Isteri dia kata apa? Abang, inilah perniagaan paling menguntungkan. Dia nampak apa tuan-tuan? Nampak kasih sayang Allah. Tuan-tuan, saya nak sebut satu je kat sini. Kenapa Abu Dahdah sanggup bagi? Sebab bila Rasulullah kata pohon kurma tu untuk engkau dalam syurga, maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Rasulullah jamin syurga. Dia nak yang tu sebenarnya. Dia nak yang tu. Darjat di sisi Allah, di sana tu. Biar korban kat sini kurang sikit tak apa. Bagi sikit tak apa. Nak dapatkan hak sana. Sebab sini akan berakhir. So kita nak yang tu lah tuan-tuan dalam hidup kita ni. Sekarang ni bukan kita bagi. Allah datangkan pada kita ujian macam ni. Sama ada ujian berbentuk peribadi yang datang tuan-tuan berbentuk keluarga. Saya tengok muka tuan-tuan dalam yang ada muka lah kat sini kan. Nampak muka tenang. Dalam hati gundah gulana siapa tahu tuan-tuan. Dalam hati menangis waktu malam nak tidur siapa tahu tuan-tuan. Nampak je muka macam tenang ni. Allah dia tahu. Tapi tuan-tuan ingat satu je. Selagi kita, isteri kita boleh panggil kita abang, syukur tuan-tuan. Selagi ada anak kita boleh panggil kita ayah, umi, syukur tuan-tuan. Syukur. Kenapa? Masih ada orang sayang kat kita. Artinya apa? Allah campak di hati orang tu semua sayang kat kita. Tanda apa? Tanda Allah sayang kat kita. Semua tu Allah campak di hati orang sayang kat kita. Ni cara kita nak tengok indikator. Tuhan sayang tak kat kita? Tengok benda keliling kita. Kita boleh solat. Jangan ingat kita solat ni sebab kita biasa sejak kecil. Teman-teman saya duduk di pengajian tuan-tuan, duduk di pondok. Kita jumpa balik dengar kawan-kawan cerita apa? Kawan kita dah tinggal solat dah. Sedih tuan-tuan. Mengaji daripada kecil sampai besar duduk di sekolah pondok. Tinggal solat. Yang dah bertudung, tanggalkan tudung. Tak sedih tuan-tuan? Sebab tu bila kita boleh solat bukan sebab kita biasa sejak kecil, bukan datang pada keluarga yang mak ayah kita solat. Sebab Tuhan nak jumpa kita tuan-tuan. Macam tepuk sebelah tangan tak jadi, dua belah tangan. Artinya apa? Bukan kita saja nak solat, Allah pun nak jumpa dengan kita. Tanda apa? Tanda Allah sayang kat kita. Tu je indikator dia. So kalau kita tuan-tuan puan menerima ujian dalam hidup ni, kita tengok tak sudut tu. Tak sudut bahawa Allah ni sayang kat kita. Sebab tu dia datangkan benda macam ni. Di samping dia datangkan ujian tu, dia bagi lagi isteri kita boleh panggil kita, bang, makan bang. Isteri kita masih boleh sediakan makan dan ajak kita makan. Balik ke rumah tuan-puan tengok rumah dah teratur. Tak syukur ke tuan-tuan? Isteri tengok suami lepas makan boleh tolong. Dah duduk di rumah tuan-tuan ambil peluang nak lahirkan kasih sayang tu.
Apa yang boleh kita buat di rumah? Kipas tuan-tuan berdebu, bersihkanlah tuan-tuan. Buatlah sikit roster kat rumah yang semua orang boleh terlibat. Anak-anak kita pun duduk di rumah tuan-tuan kan. Suatu roster yang setiap minggu akan beralih. Supaya apa? Kasih sayang tu boleh kita agih-agihkan supaya merata kasih sayang tu. Sebab Tuhan sayang kat kita, kita nak kasih sayang tu pula kita tunjukkan dan ada orang lain boleh tumpang. Yang kedua, tanda kasih sayang Allah. Yang ketiga tuan-tuan, hikmah di sebalik ujian ni kerana Tuhan nak tingkatkan darjat kita di syurga. Ni hebat tuan-tuan. Tak ada sebab apa. Tuhan nak saja, Tuhan suka dengan dia. Patut duduk syurga yang ni, Tuhan nak naikkan syurga lebih tinggi. Tuan-tuan, perbezaan satu syurga dengan syurga yang lain, macam kita tengok bintang kat langit tu. Tapi tak ada iri hati tuan-tuan, tak ada iri hati. Siapa masuk syurga? Allah cabut. Pertama sekali Tuhan cabut pada setiap ahli syurga di semua level ialah hasad. Sebab hasad jadikan kita payah. Tak boleh tuan-tuan. Kita tengok orang senang pun tak boleh. Kita tengok orang susah pun payah. Tapi tuan-tuan, di mana nak masuk syurga, pertama kali Tuhan tarik ialah hasad. Siapa tengok siapa pun tak rasa apa. Puas hati je. Tapi nak cerita darjat satu syurga dengan satu syurga macam kita tengok bintang kat langit. Jauh tak? Jauh tuan-tuan. Nikmatnya pun berbeza. Tahap nikmat tu pun berbeza. Ada orang dapat bertemu, melihat wajah Allah setiap hari. Ada orang seminggu sekali. Ada orang boleh bertemu dengan Rasulullah tuan-puan setiap hari. Ada orang seminggu, ada orang sebulan. Macam itulah perbezaan dia. Apa lagi nikmat-nikmat yang lain-lain tuan-tuan. So Tuhan sayang pada seorang hamba tu, Tuhan nak tingkatkan darjat dia, Tuhan datangkan ujian. Atas kita tuan-tuan, jangan nak ujian kita tu besar. Tuhan tengok level kita macam ni, kau boleh lalu dengan baik. Allah tuan-tuan, macam kita derma tuan-tuan. Macam kita derma, tuan-tuan pegang sudut tu. Kita boleh bagi tuan-puan RM1 je tiap-tiap hari. Singgah kejap kat surau nak masuk tak boleh tuan-puan kan? Pergi singgah surau tiap-tiap hari, balik pada pejabat ke pagi-pagi, tuan-puan keluar sekejap pergi masukkan duit. Tanya isteri kita, kalau isteri kita tu kerja tuan-puan, yang nak masukkan duit di surau ni ada kan nak masukkan? Ataupun buat je tabung subuh orang panggil tuan-puan. Sekarang orang istilahkan tabung subuh. Buat je satu tabung tuan-puan, subuh-subuh tuan-puan. Kita ambil duit tu pergi masuk tiap-tiap hari. Nak istiqamah tuan-puan, bagi memberi. Tu ada kat diri kita. Tuhan suka tuan-tuan benda-benda macam tu. Tuhan di sebalik ujian datang kat kita, kita tak pernah kurang pun memberikan kepada Allah. Maka Tuhan nak tingkatkan darjat dia di syurga. Sebab tu je. Kita bagi RM1 tu tuan-puan, kita kata apa? Alah kecil je. Tengok orang duk bagi tuan-puan, tengok Abid Liu buat ke. Ada orang lagi dahsyat pada Abid Liu tuan-puan di luar negara menyumbang tuan-puan. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok kisah dia orang tuan-tuan. Masya Allah. Kita kata apa? Allah boleh bagi macam ni, macam mana syurga aku. Tak. Tuhan tengok bukan macam kita tengok tuan-tuan. Kalau berat bagi kita tuan-tuan duk bagi RM1 tiap-tiap hari tu, darjat kita tuan-tuan lebih tinggi daripada setengah orang yang boleh bagi tuan-tuan puan RM100 setiap hari tapi duk bagi RM1. Itu cara Allah nilai. So syurga begitulah. Tuhan nak bagi kepada kita syurga lebih baik. Tapi kita buatlah tuan-tuan. Bila kita buat sesuatu, kita buat yang terbaik. Jangan di sebalik ujian ni, Tuhan bagi ujian, kita pun tarik sikit. Sebab ada orang begitu dalam hidup dia. Umat Islam di Kemboja dulu. Saya jumpa tuan-tuan dengan seorang lelaki, saya tak payah sebut nama lah. Orangnya pun dah hebat tuan-tuan di Kelantan. Pelarian daripada Kemboja. Masya Allah tuan-tuan. Kaya raya tuan-tuan. Kapal berbelas. Kebau ni tuan-tuan. Bukan lembu, kebau. Di sana dia orang ternak kebau. Ribu tuan-tuan. Dia kata waktu mula-mula perniagaan dia naik tu, dia tak pernah tinggal tahajud malam. Solat 5 waktu berjamaah. Cerita. Menyumbang pada masjid tuan-puan, bangunkan masjid, duit dia. Tapi bila dia dah berkembang tuan-puan, nak eksport ni, kebau, ke negara macam kita ni lah. Kapal tuan-puan beli, Masya Allah. Start dia tinggal apa? Dia tinggal tahajud malam. Ni kita takut tuan-tuan. Tu saya kata, bukan semua nikmat itu adalah redha Allah. Takut-takut nikmat tu datang sebab Tuhan nak tarik dah. Dan bukan semua musibah itu adalah bencana ataupun bala. Kadang Tuhan bagi sebab Tuhan sayang. Dia nak bagi kita sesuatu yang lain. So jangan kita bila Tuhan tarik, bagi ujian kita tarik tuan-puan. Patutnya kita makin kuat lagi. Kita kena begitulah. Tengok mak kita dulu. Tuan-tuan perasan tak mak kita dulu, ayah kita dulu. Kerja kampung tuan-puan. Balik rumah kita tengok Allah. Dia belajar tajwid waktu tidur. Orang tua kita. Tuan perasan tak? Dia belajar tajwid waktu tidur. Dia tu betul makhraj kha je. Tajwid dia waktu tu. Nak cerita apa? Letih tuan-tuan. Kita tengok dia macam tu, kita tuan-tuan, SPM kita, MCE kita, lulus ke tak lulus, nak beli motor, usaha duit sendiri. Tuan-tuan faham nak maksud saya? Kenapa? Hidup mak bapak kita tu dah dimotivasi bagi kita.
Dia buat yang terbaik apa dia boleh buat. Mak kita semua kerja dia buat. Sempat lagi tengok anak dia baca Quran. Maksud saya bila kita Tuhan bagi senang kat kita, washing machine dah ada. Semua pakai gas tuan-puan. Masak pun boleh tengok kat internet tuan-puan kan. Kadang boleh order lagi online tuan-tuan. So bila kita ada ruang macam tu apa kita buat? Patut baca Quran kita bertambah. Kena begitulah maksudnya. Jangan solat kita makin lewat. Patut makin awal lah sebab dah banyak benda Tuhan mudahkan. Ini yang kita nak ceritakan supaya apa? Peningkatan darjat kita di syurga tu bertambah. Di sebalik ujian yang datang ni. Boleh tuan saya dah masa kat 10 minit. Ni, saya nak habiskan sikit dekat sini. Nak buat kesimpulan ni. Jadi, bila kita melalui ujian, musibah yang datang ni, kita ingat benda tu yang tadi tuan-tuan. Bukan semuanya tanda Tuhan benci dan tak suka. Tuhan hina kita. Tuhan dah tak sayang pada kita. Tak. Kalau tuan-tuan tengok di Malaysia ni, COVID, siapa yang banyak kena tuan-tuan? Orang kita lah. Betul tak tuan? Orang Islam. Kenapa tak kena ke online? Tak, tuan-tuan tengok sudut tu lah tuan-tuan. Tuan-tuan duk kira pandemik ke apa ke. Tuhan sayang tuan-tuan. Musibah-musibah yang datang ni Tuhan nak ampunkan. Tuan-tuan tahu tak? Konstantinopel jatuh di tangan umat Islam 600 tahun lebih tuan-tuan. Selepas hadis yang Rasulullah keluarkan tu. Rasulullah kata Konstantinopel akan jatuh di tangan Amir sebaik-baik Amir yang punya tentera sebaik-baik tentera. Abu Ayyub mulakan gerakan untuk menakluk Konstantinopel. Dia pergi dengan tentera Muawiyah yang dipimpin oleh anak Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Dia pergi umur 80 lebih tuan-tuan. Dia mati atas kuda dia. Tak sempat nak masuk pun. Ditanam dekat luar. Sampai zaman Turki Osmaniyah dipindahkan kubur dia. Tuan-tuan kalau pergi ziarah pergi ke Turki, tuan-tuan janganlah tak pergi kubur makam Abu Ayyub Al-Ansari. Bendera yang dia bawa la ilaha illallah warna putih tercari itu duduk tersandar dekat makam dia. Tertulis dekat makam nak masuk ke masjid. Ada masjid dia orang buat. Tulis kat pintu makam dia tu pembuka Konstantinopel secara rohani. Usaha tuan-tuan. Nak buat yang terbaik dalam hidup ni. Mati tuan-tuan tak sempat pun. Tak sempat pun. Jadinya bila? Jadinya 600 tahun lebih kemudian di tangan Muhammad Al-Fatih. Tapi pahala dapat tuan-tuan. Sebab dia yang mulakan. Tuhan bukan kira berjaya atau tidak. Engkau buat ke tidak? So kita sekarang tuan-tuan puan buat je. Lalu kita tak tahu hujung pandemik ni apa sebenarnya. Tapi kita nak tuan-tuan mudah-mudahan selepas ni anak kita makin soleh. Makin bagus tuan-puan bacaan Qurannya. Makin awal waktu solatnya. Makin kita nak dia dapat double A. A dalam agama dan A dalam akademiknya. So inilah waktu tuan-puan untuk kita nak baguskan. Selama ni kita tengok biar orang lain tuan-tuan kan. Ni time kita sendiri tengok. Baru kita nampak kurangnya kat mana. Kat mana kelemahan dia. Kat mana yang perlu kita baiki. Termasuk diri kita sendiri tuan-tuan. Allah aku silap kat sini rupanya selama ni. Jangan tengok pada orang dah. Maka betulkan segera. So mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Setakat ni tuan-tuan apa yang mampu saya sebutkan. Nak cerita sedikit dah. Yang lain-lain ni banyak orang sebutkan. Saya nak ambil sudut kerohanian tu. Sudut menebalkan amal. Sudut mengoreksi, melihat kekurangan, selut-selut yang banyak. Cari-cari yang banyak dalam diri ni. Sebab yang ni tuan-puan kalau kita baiki, kita rasa lapang, hati kita tenang. Itu yang kita nak. Sebab kalau kita lalu dengan hati yang tak tenang, berat tuan-tuan. Kalau lepas pada pandemik ni pun kita tengok macam ni jugalah keadaan dia. Tapi kalau kita lalu dengan baik tuan-puan, kita perhati dengan mata hati kita, kita akan belajar banyak tuan-tuan. Kita kan dia orang yang sangat bagus hal dalam melalui kehidupan ni. Dan kita faham tuan-tuan kenapa Allah datangkan hal ni semua. Sama ada sudut peribadi ataupun sudut agama dan ummah ni sendiri. Tuhan nak bela macam mana. Buat tuan-tuan ingat satu tuan-tuan di hujung kata-kata saya ni. Kesemua ini menuju kepada tanda akhir iaitu Tuhan nak bagi tahu dulu kat kita sebelum Tuhan datangkan ujian terberat iaitu datangnya Dajjal. Tuhan nak tebalkan betul iman kita ni semua. Supaya kita kuat sungguh menghadapi saat yang Rasulullah kata belum pernah mana-mana umat diuji imannya daripada zaman Nabi Adam sampai ke hari kiamat melainkan ujian datangnya Dajjal. So Allah nak jadikan kita ni kalau kita nampak sudut ni kita memang memburu sungguh tuan-tuan. Hal-hal yang boleh menjadikan tebalnya iman kita ni. Okay tuan-tuan, saya mudah-mudahan akhirkan kata-kata saya dengan mohon doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah pelihara kita, meningkatkan iman kita, membaguskan Islam kita, menambah baik akhlak kita,
Mudah-mudahan Tuhan kurniakan pada kita keluarga yang bahagia dan membahagiakan, isteri-isteri yang solehah, suami-suami bertanggungjawab, anak-anak yang berbakti. Mudah-mudahan Tuhan kurniakan kepada kita ahli qaryah yang sama-sama dapat membantu seperti mana tuan-tuan telah pun buat sekarang ni. Alhamdulillah tuan-tuan. Menafaatkan sungguh waktu, masa, rezeki Tuhan bagi supaya bukan kita tak susah, tapi kita suka tengok orang lain punya kepayahan yang dapat kita redakan, besar pahala sisi Allah. Jangan berhentikan hal ni tuan-tuan. So mudah-mudahan Allah bagi pada kita kehidupan yang dapat memberikan makna yang besar. Mudah-mudahan Tuhan selamatkan kita pada api neraka Allah di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua dapat bertemu dalam jannahnya. Jangan ada seorang pun di kalangan kita yang tercicir namanya daripada senarai ahli syurga Allah. Wallahu a'lam, ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian yang diberikan. Moga-moga kita dapat manfaat dan saya recap sedikit nota-nota yang sempat ditulis. Jadi kita sebagai seorang yang beriman, kita harus memandang ujian ini dalam 3 bentuk. So yang pertama ialah sebagai satu kafarah untuk kita. So moga-moga Allah ampunkanlah segala dosa-dosa kita tu yang lampau-lampau. So jadi mana tindakan kita ini akan cenderung kepada menjadi satu kebajikan untuk kita. Yang kedua, tanda Allah sayang, tanda Allah masya-Allah. Jadi kita kena optimis lah bahawa kita adalah berada dalam golongan-golongan yang beriman, maka kena pilih salah satu. Mana kita kena respon daripada salah satu ini kan. Selain daripada tanda Allah sayang, Allah juga nak tingkatkan darjat kita, dan moga-moga setiap amalan kita juga dapat ditambah baik dengan masa yang terluang banyak ini insya-Allah. Jadi itu saja. Lain tak ada apa-apa, semoga ada kelapangan kita akan jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang, dan kami semua maaf kiranya ada kekurangan dalam semasa kita mengendalikan kuliah online ini. Itu saja. Terima kasih semua yang sabar sampai ke hujung. Ustaz, boleh baca doa sikit sebelum penutup ni? Okey. Ada Masa Wan? Boleh. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمة محمد. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمة محمد. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمة محمد. واستر والدينا واستر أمة محمد في الدنيا والآخرة. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. آمين. افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.